Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, nawaitu tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita dapat juga kita bertemu bulan ni. Sambung pada kita punya pengajian Muzakarah muka surat 25. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumina fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Telah berkata Tuan Musannif, dan keduanya daripada tiga. Apa dia tiga? Pembahagian hadas dan perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab ada hadas. Jadi tuan-tuan, sebelum daripada ni, minggu yang lepas ke bulan yang lepas, saya tak ingat. Bulan lepas. Bulan yang lepas kita dah membicarakan tentang kita masih lagi membicarakan tentang perkara yang pembahagian hadas dan perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas itu ada tiga bagai. Dan kita dah baca dah pun, kita dah sebut dah sebelum daripada ni, iaitu pertama daripada tiga tu apa dia? Yakni hadas kecil. Kemudian hadas kecil tu pula, dalam hadas kecil ni itu dipanggil pembahagian hadas. Jadi pembahagian hadas pertamanya hadas kecil. Yang dikehendaki dengan hadas kecil itu apa dia? Tidak ada air semayang, tiada air semayang. Kalau dobit dekat kitab, kalau ada siapa yang tinggal dia tiada air semayang tu, iaitu tiada air semayang, muka surat 23. Tiada air semayang. Dia tulis dekat dalam kitab, iaitu air sembahyang. Kena tulis kat situ tiada. Kalau dah tulis tak apalah. Dobit yang tu. Itu untuk yang pertama. Apa dia? Hadas kecil. Dan kemudian perkara-perkara yang ditegah dalam keadaan berhadas kecil ni ada 4. Pembahagian dia ada 4 dan kita dah sebut pertama ni apa dia? Iaitu sembahyang dan barang pada makna sembahyang. Apa dia? Barang pada makna sembahyang, sujud syukur, sujud tilawah, apa lagi? Ada tulis kan? Sembahyang apa? Khutbah dalam sembahyang Jumaat, sebab dia jadi wajib kan? Kemudian yang keduanya tawaf, yang ketiganya menyentuh Al-Quran. Menyentuh tu apa dia? Qaid dia menyentuh Quran walau dengan berlapik sekalipun. Yang tu kena ingat. Itu 4 pembahagian dalam hadas kecil yang kena kita tekankan. Sebab sebelum daripada ni kita pun maklum, tapi mungkin kita tak maklum yang apa? Yang berlapik sekalipun. Berlapik sekalipun haram perbuatan tu jika kita berhadas kecil. Dan yang keempatnya apa dia? Menanggung Quran. Qaid pada menanggung Quran tu apa dia? Walau satu huruf sekalipun. Maknanya tuan-tuan, sebelum daripada ni kita maklum, tapi kadang-kadang kita tak memperincikan. Pasal tu hebatnya kitab Tuan Guru Haji Cik ni apa dia? Dia menekankan benda-benda yang kecil yang kita rasa benda tu biasa. Sebab sebelum ni kita pun tahu, siapa tak tahu apa dia? Tak boleh tanggung Quran, tak boleh pegang Quran kan? Tapi masih beringan-ringan. Apa beringan-ringan? Pegang Quran pakai kain lapik. Jadi dalam kitab hari ni tuan-tuan sendiri tengok apa dia, dalam kitab ulama kita sendiri sebut berlapik sekali pun tak boleh, haram. Haram juga menyentuhnya. Melainkan apa? Melainkan ayat Quran itu azimat.
tulis ayat Quran dengan niat azimat. Yang tu je boleh. Lain daripada tu tak dimaafkan. Jadi mana yang kita duk pakai sebelum ni? Lapik dengan kain boleh. Nampak tak? Nampak lah. Maknanya itu kita tak nak urai dah sebab kita dah urai dah sebelum ni. Dan yang keempatnya menanggung Quran. Menanggung Quran ni pun satu perkara yang kita ambil mudah. Apa dia? Berapa kali kita pergi terima jemputan kenduri kahwin dengan kad. Dalam kad tu tulis Bismillahirrahmanirrahim, terang dan jelas tu ayat Quran. Jadi bila kita dah mengaji macam ni, kita faham apa dia. Menanggung Quran, apa kait pada yang disyaratkan tu. Yang utamanya apa, yang dia nak tu. Walau satu huruf sekalipun. Tu kena tekan lah tu. Maknanya tanggung Quran ni, walau satu huruf tanpa baris sekalipun. Contoh kata wow. Tertulis dekat atas kad kahwin tu. Tak ada Bismillah, memang tak ada. Tapi ada wow. Jadi bila ada wow tu ayat Quran tak? Ayat Quran. Yang kita faham apa? Bila tanggung ayat Quran, satu huruf sekalipun jadi haram. Pasal tu didatangkan kat depan tu apa? Kecuali dikosatkan. Melainkan apa dia? Kecuali darurah. Darurah macam mana? Maksud kata kita nak selamatkan kertas tu. Kejap lagi kalau jatuh orang pijak. Kejap lagi kalau biar terbakar. Kereta lenyek. Anjing lalu kat atas tu. Nampak tak? Kecuali yang tu saja. Lain daripada tu tak boleh. Atau bila kita nampak tulisan Jawi, kan, kita cepat lintaskan dalam hati kita yang tu tulisan Jawi. Boleh. Lain daripada tu tak dimaafkan. Tu yang kita dah baca untuk hadas kecil. Kena tengok balik lah. Dah mengaji kena tengok balik. Nanti kita dapat lah benda ni. Sebab benda ni dia nampak macam ringan, tapi terlalu ramai orang yang masih mempraktikkan. Baik dalam jabatan ke, baik kerja swasta ke, kan? Dia buat biasa je. Bismillahirrahmanirrahim tu biasa je. Betul tak? Biasa je tuan-tuan. Biasa tu yang tak nak tu. Maknanya kalau ada dalam satu buku, mungkin dalam jabatan ke, dalam pejabat kita ke, ada buat jemputan ataupun ada buat speech, yang kita kena print ada tulisan Bismillah. Macam mana kita nak lari, kita dah tahu dah. Tu penting ni. Hari ni kita nak masuk dan keduanya daripada 3 bagai perkara dalam bab pembahagian hadas. Pembahagian hadas dan perkara-perkara yang diharamkan. Boleh clear kot Apa dia? Badal. Hadas pertengahan. Jadi hadas pertengahan ni, sebab apa disebut dengan hadas pertengahan? Yakni hadas pertengahan tu, sebab apa disebut hadas pertengahan? Yakni nisbah larangan, yakni kurang daripada barang yang haram. Yakni nisbah larangan pada nisbah bilangan larangan tu kurang daripada barang yang haram. Sebab tu disebut dengan hadas pertengahan. Tu dia panggil takdir tu, yakni tu. Kalau dalam kitab dia tulis yakni kurang daripada barang yang haram. Jadi takdir dekat situ. Dia nak pendekkan. Kalau tak lagi tebal kitab ni. Yakni apa dia? Hadas pertengahan. Nisbah pada larangan. Sebab apa disebut hadas besar? Hadas pertengahan. Sebab nisbah pada larangan kurang daripada barang yang haram. Tu dia. Sebab tu disebut hadas pertengahan. Sebab apa disebut hadas kecil? Sebab nisbah pada larangan kurang daripada hadas yang lain. Mana? Pada anggota wuduk saja. Adapun hadas pertengahan, apa dia? Kurang daripada barang yang haram. Haram tu dengan apa? Dengan sebab hadas besar. Maksudnya, nak kata benda tu hadas pertengahan, nak sebut hadas pertengahan, sebab apa kita faham dia hadas pertengahan? Sebab dia kurang daripada barang yang haram dengan sebab hadas besar. Dia kurang daripada hadas besar. Tu. Dan ataf pada kata kita panggil dia hadas pertengahan tu. Sebab apa kita panggil dia hadas pertengahan? Lebih daripada barang yang haram dengan sebab hadas kecil. Sebab tu kita panggil dia hadas pertengahan. Dia kurang daripada hadas besar dan dia lebih daripada hadas kecil. Jadi lebih-lebih tu berapa? Kan? Kurang-kurang tu berapa? Hadas kecil ada 4
perkara yang diharamkan dengan sebab ada kecil. Kan? Ada 4 perkara yang diharamkan dengan sebab ada kecil. Ada pun hadas pertengahan, dia ada 6 perkara. 6 perkara yang diharamkan, yang ditegah dengan sebab ada hadas pertengahan. Ada pun hadas besar, ada 11 perkara yang diharamkan dengan sebab hadas besar. Soalan dia, hadas tu apa? Sajalah tuan-tuan, bagilah ngantuk awal-awal ni. Jalan dah lah jauh dari puncak alam ni. Soalan dia, hadas tu apa? Hadas tu apa tuan-tuan? Hadas ni kita dah sebut, tuan-tuan tengok muka surat sebelah kan. Kalau dalam istilah bahasa Arab dia disebut amrun iktibariyun. Apa hadas? Iaitu satu perkara. Yaqumu bi'a'da'il badani. Iaitu hadas tu berdiri ia hadas tu berdiri dengan maksud apa? Ada ia hadas tu amrun itibari tu bi'a'dha'il badani, di seluruh anggota badan kan. Lepas tu yang menegahi, dia panggil yamna'u. Dia kalau panggil manik ni benda yang tertegah. Yamna'u bisihhati solah, yang menegah ia akan hadas tu kan, bisihhati solah, pada seumpama sembahyang ataupun sembahyang. Maksud kata benda tu tak tunggu ibadah sembahyang, yang seumpama sembahyang pun ditegah juga. Macam mana? Macam itulah kita baca Quran tak boleh, tanggung Quran tak boleh. Kan? Itu dipanggil takrif bagi hadas. Tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat dalam kitab ni. Mana ya hadas? 23, 24. 24. Dalam muka surat 24. Apa dia? Dia takrif bagi hadas. Kalau dalam kitab Tuan Musannif kita sebut, makna hadas itu suatu perkara yang berdiri. Ia suatu perkara. Maksud kata berdiri dengan maksud ada. Benda tu ada tapi tak nampak dengan mata. Pada segala anggotanya. Anggota apa? Anggota yang berhadas. Yang sifat bagi ada tu menegah ia hadas tu tadi akan sah umpama sembahyang. Mana kata umpama sembahyang? Sekira-kira tiada dimudah akan perbuatan tu. Nampak? Satu dia tekan kat situ. Benda yang kita kena ambil point kat sini apa sebenarnya? Hadas kecil pun kita jangan ambil mudah-mudah. Pegang Quran mudah-mudah. Kan? Lepas tu apa? Buat perbuatan pada makna sembahyang dengan mudah-mudah. Sujud, syukur. Kita kata kita sujud. Aku sujud, apa masalah? Kan? Sedangkan perbuatan kita tu haram. Hari ni saya, sebelum daripada ni, saya selalu sebut. Tuan-tuan selalu dengar, betul? Hari ni tuan-tuan tengok sendiri dalam kitab. Memang ulama kita tulis. Pasal tu kita kata apa? Perbuatan sujud itu ialah perbuatan ibadah. Buat perbuatan ibadah tanpa apa? Tanpa ada air wudu, menyebabkan kita buat satu perbuatan yang haram. Dapat dosa free. Lepas tu melaung dapat hadiah. Padahal baru lepas buat perkara haram. Banyak ni tuan, baca kitab tu Haji Cik ni memang menyebabkan apa? Kadang-kadang kalau kita tak boleh lawan, kita boleh orang kata bertekak dengan adik-beradik. Sebab orang jangan dengar. Dah dia mengaji, tuan-tuan mengaji tak? Betul tak? Mengaji kan? Betul tak? Tapi kita yang mengaji pun kadang-kadang kita sebelum ni aku tak take note. Faham? Sebelum ni aku tak ambil maklum benda ni. Nampak? Samalah orang awam kat luar pun sama kat tuan-tuan. Dia rasa takkanlah dulu aku dah mengaji dah benda ni. Contoh macam kita pergi kenduri ada muzik. Apa hukum duduk dalam majlis ada muzik? Apa tuan-tuan? Hari ni kita memang hadap benda tu. Sajalah nak bagi tuan-tuan sikit. Orang kata apa? Buah berangan balik kan. Dapat buah berangan bawa balik. Hukum dia haram duduk dalam majlis ada muzik. Hari ni mana ada kenduri tak ada muzik? Buat kenduri dalam kelab. Ni dia yang salah. Pasal tu bila kita mengaji, kalau kita boleh beramal, pahala besar. Kan? Kalau kita tak mampu beramal, kita macam mana nak buang? Pun dalam ni juga kita nak kena tahu macam mana nak elak. Macam mana nak elak? Tak boleh elak kan? Kalau belah-belah Kedah, kita orang pergi mengaji. Kalau ada kenduri, kan? Dia orang akan tanya terus. Ada muzik tak ada muzik?
Kawan baik lah, kan? Ada muzik tak ada muzik. Kawan tu pun kata ada muzik. Ada muzik kau jangan jemput aku. Awal-awal dia dah bagi tahu. Kalau ada muzik kau jangan jemput aku. Nak mengelakkan diri dia daripada masuk dalam majlis haram. Tuan-tuan tahu tak majlis haram ni? Bila kata majlis haram tu macam mana rupa kata majlis haram? Kita selalu cakap, tengok tu. Malam-malam pergi disko. Majlis apa? Majlis haram lah. Sama lah hukum dia. Nak bagi faham kan. Kita nak bagi faham pandangan kita ni. Biar faham betul-betul. Macam mana yang kita boleh elak? Tak boleh elak. Tak boleh elak. Sedih. Memang sedih tuan-tuan. Nak memang susah. Saya bukan cakap tuan-tuan. Saya sendiri pun ni nak menghadap 3 kenduri ni ke depan ni. Tiga-tiga saya tanya. Ada muzik tak ada muzik? Dan salah satunya abang saya sendiri kahwin. Susah. Susah tuan-tuan. Pasal tu Nabi cakap berpegang dengan apa? Agama Allah Ta'ala ni akhir zaman ibarat kita menggenggam bara api. Mengaji baru tahu genggam tak genggam. Tak mengaji semua seronok. Betul. Senang je. Amalkan agama apa? Susah. Susah. Susah bila faham baru susah. Tak faham kita akan rasa biasalah. Pergi kenduri kahwin. Kena jaga hati saudara. Kalau berlaga tuan-tuan. Dia macam tuan, situasi yang saya akan hadapi ni. Abang saya akan berkahwin. Satu lagi dalam masa yang sama saya kena pergi mengaji kat Kedah. Abang saya dah tanya ada muzik tak ada muzik. Dia tak boleh jawab. Nampak tak? Susah. Ni kita share lah supaya tuan-tuan pun nampak. Kena bersedia ni. Kena bersedia. Sebab semua kita akan bertemu dengan saudara-mara kita yang akan jadi macam ni. Kadang anak buah kita yang paling rapat. Betul tak? Kadang adik pada isteri kita yang rapat. Macam mana nak elak? Payah tuan-tuan. Baru kita tahu pegang agama tu. Ni baru masuk bab hadas. Akan datang kita jumpa lagi bab lain. Pening kepala tuan-tuan. Banyak lagi. Tapi itulah. Berkat Allah Ta'ala bagi, mudah-mudahan beramal kita sampai anak cucu kita dapat berkat ulama. Sebab ni kitab ulama. Tu kita selalu sebut. Kenapa kita bangga dengan ulama? Sampai orang kata ustaz-ustaz ni terlalu ikut kitab. Kenapa tak ikut kitab? Sebab ulama kita memang hebat. Hebat tuan-tuan. Terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Paling dekat dengan kita supaya kita boleh faham. Tak hebat ke? Kita pun tak boleh buat. Berapa ramai orang hari ni ambil belajar Arab, dia tak boleh terjemah sampai betul-betul rapat dengan hati manusia. Apa dia? Rapat dengan kefahaman kita. Tak ada. Tak boleh buat. Tu kita berhajat pada ulama. Hari ni senang-senang kita tendang ulama keluar. Tu kita boleh terima banyak perkara tu sekarang ni. Tengok lah. Semua benda haram duduk depan mata kita sampai kita tak boleh elak. Kadang-kadang bukan kita tak boleh elak. Kita tak terasa pun benda tu haram. Tu lagi teruk. Tu yang menakutkan tu. Celoteh sikit. Sambung. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Itu dia bab hadas tu. Kenapa sebut kata hadas pertengahan? Sebab hadas pertengahan lebih sikit daripada hadas kecil. Ada pun hadas pertengahan tu juga kurang sikit daripada hadas besar. Boleh nak cakap macam tu. Jadi yang dikatakan hadas pertengahan ni, pembahagiannya ada dua je tuan-tuan. Apa dia? Iaitu hadas pertengahan itu janabah dan wiladah. Apa janabah? Yakni janabah ialah istilah fiqh bagi orang yang ada hadas janabah. Sebab apa panggil janabah? Janabah itu ialah nama hadas. Hadas janabah. Itu janabah. Adapun orang yang sedang ada hadas janabah itu dia panggil berjunub. Boleh faham? Saya ulang lagi sekali. Janabah ialah nama bagi hadas. Apa dia? Hadas janabah. Adapun orang yang berhadas janabah itu dia panggil berjunub. Berjunub. Contoh kata keluar air mani, orang tu dipanggil berjunub. Hadas bagi orang tu apa dia? Hadas janabah. Dan wiladah. Wiladah ni apa dia? Semata-mata melahirkan anak, kan? Tak ada darah, tak ada apa. Keluar anak daripada rahim, itu dipanggil wiladah. Jadi keluar tu dia panggil keluar mani, keluar tanda. Keluar tanda tu dia kena mandi. Ni hadas pertengahan. Apa lagi? Baik.
Maka haram dengan sebab hadas pertengahan itu berapa? 6 perkara. 6 perkara jua. 4 perkara barang yang haram dengan sebab hadas kecil. 4 perkara yang kita dah sebut sebelum daripada ni. Kan? Kenapa dia kata 4 perkara yang haram dengan sebab hadas kecil? Sebab kita kena balik pada takrif hadas. Apa hadas? Iaitu perkara yang ada pada badan, yang mana sifat bagi perkara tu menegah daripada kita melakukan perbuatan umpama sembahyang. Ingat tu takrif ni. Jadi kat sini bila kata 4 perkara dah sebut sebelum ni, 4 perkara mesti dah ada dalam kepala kita yang terlarang. Bila ada hadas terlarang kita nak buat perkara tu. 2 perkara lagi, ni 2 perkara lagi kita sebut lagi akan datang. Dan kelima daripada 6. Kelima daripada 6. 6 apa? 6 yang disebut dengan hadas pertengahan. Yang jadi haram dengan sebab ada hadas pertengahan tu, apa dia? Berhenti dalam masjid. Berhenti tu qadar tomakninah. Jadi berhenti dalam masjid ni, kan? Ulama kita dah tetapkan tomakninah. Sebab tu tomakninah ni tuan-tuan, apa tomakninah? Iaitu istilah fiqh, istilah syarak, kan? Nak menentukan qadar tomakninah ni, kan? Apa dia? Pada masa berhenti tu. Masa berhenti dia. Kalau saya dobek, apa dia? Apa dia tomakninah? Nanti saya tengok sekejap. Merujuk pada masa berhenti. Merujuk pada masa kita berhenti. Itu dia panggil tomakninah. Jadi tomakninah, ulama sepakat kata uruf pada kata tomakninah ni yang nak dipahamkan sekadar subhanallah. Jadi berhenti dalam masjid dengan maksud kita faham sekali berhenti, masuk, berhenti. Qadar tomakninah keluar. Tu kita faham satulah. Tu satu. Satu lagi, masuk daripada pintu yang sama dan keluar daripada pintu yang sama. Dipanggil juga, kan, sama makna dengan berhenti. Sebab apa? Sebab kita kena ambil pada apa yang ulama' dah letak sakatan. Tomakninah. Tu dia panggil tomakninah. Pasal tu bila masuk dari pintu yang sama dan keluar daripada pintu yang sama, disebut orang tu berhenti dan perbuatan itu haram. Itu satu. Dan tiada haram berhenti dengan lupa. Jadi ataf pada kata berhenti dalam masjid ni kita dah maklum haram. Jadi tiada haram dengan syarat, kan? Tiada haram pula kita berhenti dengan syarat kita lupa. Sebab lupa ni tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan, kan? Masuk dalam masjid kadang-kadang dia duduklah, dia baca Quran pun ada. Ambil semayang siap dah, ambil baca Quran. Pasal tu dia kata kat depan ni, dan manakala ia seseorang itu ingat daripada lupa dia tu, maka wajiblah bagi seseorang itu segera ia seseorang keluar daripada masjid. Bila dah ingat, dalam keadaan dia lupa tu, dia masuk sembahyang, baca Quran. Bila dia ingat, dia kena segera keluar daripada masjid. Lepas tu goyah dia. Walau ia di tengah sembahyang, walau ia seseorang tu di tengah sembahyang, jadi imam sekalipun. Tu goyah pada kata apa dia? Kalau lupa dia kena keluar, terus keluar. Jadi nak kata terus keluar ni macam mana? Walaupun ketika tu dia tengah semayang, dah tu dia semayang, dia jadi imam pula, lupa pagi tadi nak mandi wajib. Kacau untuk imam. Pasal tu dia dekat sini kita panggil dia amanah. Amanah ni tuan-tuan, untuk imam hari ni, kan, dia ada satu, dia panggil perangai menjaga repo. Betul tak? Dia panggil jaga repo. Jaga repo ni bahaya. Jaga repo ni bahaya dalam keadaan tak mengaji. Kadang-kadang ada perkara yang dia buat tu dah membatalkan semayang, tapi dia sanggup duduk kat situ. Inilah ilmu penting.
Bila kita tahu sebenarnya dia tak menjatuhkan pun martabat kita, keluar pergi. Sebab apa? Memang kita lupa. Dan perbuatan kita tu tak jatuh haram. Mana kata tu? Dan tiada haram berhenti dengan lupa. Tapi sebab apa dia sanggup tunggu kat situ? Ada tu imam yang berperangai macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bagi dia, alamak aku dah buat perkara haram ni tadi. Nampak tak? Sebab dia tak faham. Sedangkan kalau faham, bila lupa tak haram. Tak haram, bila tak haram keluarlah. Mana orang nak faham, tak nak faham, tu dia punya pasal. Kita dah mengaji, kita faham, keluar. Memang tak boleh, haram. Tapi, selagi mana kita lupa, selagi tu dia jadi tak haram. Tu kena ingat lah. Tu. Dan tiada haram lalu terus dalam masjid. Tak ada haram pula kalau kata lalu terus dalam masjid. Tapi qaid dia mana? Dengan tiada berhenti. Dia lalu dalam masjid, masuk dalam satu pintu. Misal kat situ dia bawa, seperti masuk pada satu pintu dan keluar pada pintu yang lain. Jadi kat sini kita faham satu lagi, apa dia? Masuk daripada pintu yang berlainan dan kita keluar daripada pintu yang berlainan bagi orang yang berhadas pertengahan. Apa hadas pertengahan? Tekan balik, yang ini wiladah dan janabah. Janabah tu apa dia tuan-tuan? Berjunub ke? Janabah tu semata-mata berjimat ke? Janabah apa dia? Keluar mani. Tu dah dia kira berjanabah lah tu. Orang yang ada hadas janabah. Tak tunggu dia jimat. Keluar air mani. Kemudian dia lalu dalam masjid. Dia tahu dia ada hadas. Hadas apa? Hadas janabah. Jadi dia lalu dalam masjid. Kalau dia masuk daripada satu pintu, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri, tanpa ada berhenti, kan? Tiada haram. Betul? Tak haram bagi dia. Dan pergi mari dalam masjid itu. Pergi mari dalam masjid itu pun. Dan kat sini, dan apa? Dan pada ataf kat sini, dan ataf pada kata perkara, kan? Yang diharamkan dengan sebab hadas pertengahan. Tu jauh qaid dia tu. Nampak? Tiba-tiba je dan. Satu kitab ni. Nampak tak? Tadi dia cakap pasal perkara yang tak haram. Tiba-tiba dia masuk dan pergi mari dalam masjid itu pun haram. Tadi kata tak haram, kan? Tiba-tiba sambung dekat situ dan. Jadi dan tu dia bukan sambung dekat baris ayat yang sebelum dia tu. Bukan yang lain tu. Dan tu dia sambung kat mana? Dan tu dia sambung dekat tajuk depan. Kita tengok tajuk depan. Pembahagian hadas dan perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas. Tu dan tu balik kat situ. Jauh kan? Dan kat sini, dan perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas pertengahan itu, apa dia? Pergi mari dalam masjid itu pun haram. Seperti, misal kata, pergi mari tu, masuk ia pada satu pintu dan keluar daripada pintu itu juga. Macam kita cakap tadi lah, maknanya dia masuk daripada pintu yang sama dan keluar daripada pintu yang sama. Ulama kita tolong kira kan disebut dengan tomakninah ada di situ dalam perbuatan itu. Pasal tu jadi haram. Kerana jadi ilat yang kata satu pintu keluar, satu pintu masuk keluar dengan pintu yang sama tu, ilat pada kata haram tu apa? Kerana menepati makna berhenti. Kerana menepati makna tomakninah. Ilat tu kena tulis tuan-tuan. Sebab orang akan tanya kita, asal pula masuk pintu ni, keluar pintu ni jadi haram? Nampak? Itu ilat. Pasal tu dalam mengaji fiqh, ilat tu penting. Apa ilat dia yang boleh kata dia jadi haram tu? Kerana menepati pada makna tomakninah. Apa tomakninah? Merujuk kepada masa berhenti. Tu baru betul kemah fiqh. Kalau macam tu lah. Alim ke? Boleh lah. Nak kata alim sangat tu tak ada. Tapi alim tuan-tuan. Bila tuan-tuan jumpa dengan orang awam, baru tuan-tuan tahu ilmu kita tinggi. Tinggi sebab apa? Sebab orang awam tak boleh dia nak jelaskan macam tu. Dia panggil detail. Tu hebat tu Guru Haji Cik. Saya memang suka kitab tu Haji Cik ni.
Sebab betul dia tekankan kita sampai kita jelas kat kepala kita hukum. Sebelum ni kita ambil mudah-mudah aja. Habis. Dan keenam daripada 6 perkara yang diharamkan dengan sebab hadas pertengahan itu, apa dia? Baca Quran. Jadi baca Quran ni tuan-tuan, dengan niat baca Quran. Baca Quran dekat sini dengan niat baca Quran. Memang dia tu berhadas pertengahan. Orang tu dia memang ada hadas janabah. Orang tu dia memang ada wiladah. Kemudian dia niat nak baca Quran. Niat tu jadi haram. Kan? Adapun jika tiada niat, kan? Tiada haram perbuatannya. Macam mana jika tiada niat? Seperti diniatkan masa tu, dia niat zikir. Ada orang ni, perempuan lah kebiasaannya perempuan. Dia ni hafizah. Hafal Quran, kan? Kebiasaan dia orang ni bila datang hadas, dia nak baca Quran macam mana? Dia panggil tasmid. Tasmid ni mengulang kaji dia punya hafalan, kan? Tasmid. Jadi bila dia niat tasmid, maka tiada haram atas dia membaca Quran. Baca bukan sentuh. Sentuh kita dah bahas dah sebelum ni. Jangan samakan. Ataupun dia menghafaz, ataupun dia tabaruk, ambil tabaruk dengan ayat Quran. Macam mana ambil tabaruk dengan ayat Quran? Macam lepas daripada kita baca surah surah Wattini wa Zaitun tu, surah At-Tin ni. Akhir tu kita baca ayat tu. Semayang ingat. Dia tak ingat. Sudah. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ataupun kita baca suratul A'la. Suratul A'la tu bila habis baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dia panggil ambil tabaruk, ambil keberkatan daripada ayat Quran. Jadi benda macam tu kalau diniat dan kalau dikosat, kalau dilintaskan dalam dia punya hati, maka tiada haram perbuatan dia. Kena ingat tu, anak-anak kita perempuan cakap dengan dia, kalau dia duduk tengah baca, kan, datang pula hari tu kita nak marah sangat, suruh dia baca Quran, rupanya kawan tu dah datang bulan. Benda-benda ni semua kena ambil berat. Jadi tanya dengan dia, kalau dia kata dia datang bulan, suruh juga dia baca. Kalau kita suruh juga dia baca, kita kena cakap dengan dia, niat niat zikir. Kena suruh niat tasmid. Tu Quran. Dan ketiganya, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, dan ketiga daripada apa ni? Ni tak ada. Dan ketiganya, tuan-tuan tengok kitab, bila dia tulis macam tu, apa dia? Dia tulis dekat depan tu. Yang ni ada. Nanti saya tunjuk. Dan ketiga daripada 3 perkara pembahagian hadas. Dan ketiganya daripada 3 pembahagian hadas. Apa dia? Hadas besar. Jadi kenapa kita sebut dengan hadas besar? Yakni nisbah pada larangan. Tu dia, tulis dekat bawah tu. Kalau dalam kitab, yakni apa dia hadas besar? Yakni banyak barang yang haram dengan hadas besar tu. Jadi yakni apa? Yakni pada nisbah larangan tu banyak. Pada nisbah larangan, banyak barang yang haram dengan sebab ada hadas besar. Kemudian, yang kata banyak-banyak tu apa dia? Badal. Lebih daripada barang yang haram dengan hadas pertengahan. Pasal tu disebut dengan hadas besar. Sebab dia lebih daripada barang yang ada pada hadas pertengahan. Macam kita sebut tadi, hadas pertengahan tu ada 6. Hadas besar ada 11. Jadi hadas besar ni pula, dia punya pembahagian hadas tu ada 2 juga. Apa ni? Iaitu hadas besar tu, yang dikatakan hadas besar tu haid dan nifas. Orang yang iaitu yang kata sebab hadas besar, sebab jadi hadas besar tu sebab apa? Sebab orang tu haid dan nifas. 2 je, haid dan nifas. Maka haram dengan hadas besar itu 11 perkara. Jadi haram dengan sebab ada hadas besar tu 11 perkara.
6 perkara barang yang haram dengan hadas pertengahan. Jadi 6 perkara yang kita dah sebut sebelum ni, 4 perkara duduk pada hadas kecil, 2 perkara duduk pada hadas pertengahan tambahan dia, dan 11 perkara lagi akan datang kita sebut ni. Dan 6 lah. Dan ketujuh daripada 11 perkara yang diharamkan dengan sebab ada hadas tu apa dia? Lalu dalam masjid. Lalu dalam masjid. Tadi kita ada bahas pasal lalu tak? Nampak? Kena tengok betul-betul. Yang tadi bukan lalu, yang tadi berhenti dalam masjid. Jadi lalu dalam masjid. Lalu dalam masjid tadi kita dah sebut, yakni pintu masuk pintu lain, keluar pintu lain. Tapi kat sini nanti kita tengok Jadi lalu dalam masjid ni, syarat yang dikehendaki dengan lalu dalam masjid apabila seseorang itu haid, yang ditegah lalu dalam masjid ni apa? Syarat dia, jika takut titik darahnya seseorang tu yang berhadas tu kena masjid. Yang jadi kata haram lalu dalam masjid ni bagi orang yang berhadas besar, kan? Bila haram tu tuan-tuan? Waktu dia terdetik ni, kalau aku masuk lalu ni menitik darah, kan? Kena masjid. Kalau dia buat juga ketika tu jadi haram. Sebab apa? Sebab dia boleh ambil, oh tak apa, masuk pintu lain, keluar pintu lain tak haram. Nampak tak? Betul. Asal dia masuk daripada pintu lain dan keluar daripada pintu lain, dia tak haram. Tapi yang jadi haram atas diri dia tu sebab apa? Sebab dia terdetik. Kalau menitik ni saja ni, haram dah. Haram apa? Haram dia pijak masjid. Lalu pun tak boleh. Maka jika tiada takut titik darahnya, darah orang yang berhadas tu, takut-takut tertitik tu, kena masjid. Kalau kata tak ada takut, jawab maka makruh. Makruh. Makruh ni apa dia tuan-tuan? Makruh ni kita dah sebut takrif bagi makruh sebelum daripada ni. Apa takrif makruh? Makruh ni kita refresh sikit. Makruh ni tuan-tuan, dia termasuk dalam perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala ni terbahagi kepada dua. Satu perintah dalam bentuk suruhan. Satu lagi perintah dalam bentuk larangan. Jadi perintah dalam bentuk suruhan tu terbagi kepada dua juga. Apa ni? Satu perintah suruhan dalam bentuk muktamad. Itu yang kita sebut dengan wajib. Satu lagi perintah suruhan dalam bentuk tak muktamad. Dipanggil ghairu jaziman. Bukan putus. Itu dipanggil dengan sunat. Ada pun dua lagi, perintah larangan. Perintah larangan ni pun sama, dia terbahagi juga kepada dua. Satu larangan dalam bentuk muktamad, dipanggil jaziman, putus, haram. Itulah dia perkara yang haram. Dan satu lagi larangan, perintah larangan, tapi dalam bentuk tak muktamad, bukan putus. Jadi kalau orang dia faham makruh ni betul-betul, mengaji kitab Tuan Haji Cik, bila faham makruh pun kalau boleh dia nak tinggalkan. Sebab apa? Makruh tu termasuk dalam perintah Allah Ta'ala. Perintah yang mana? Perintah larangan. Tapi bukan putus. Ghairu jaziman. Itu penting. Itu makruh. Kerana dekat sini dia tulis, jika kata dia masuk lalu masjid tu tadi, tapi dia tak ada terdetik dalam hati dia nak masuk tu, tak ada menitik ke, tak ada apa ke, memang dia tahu dia berhadas, tapi dia masuk daripada pintu sini, dia keluar pergi pintu sana sebab nak ambil kasut. Tanpa ada terdetik dalam hati dia, menitik dia punya darah haid. Ketika tu jadi apa? Jadi perbuatan dia tu makruh. Makruh, bukan haram. Tapi kalau terdetik, sebelum dia masuk tu, dia tu dah duduk dah. Antara boleh terima haram dengan tak boleh terima. Dia pijak aja masjid, jatuh haram. Habis.
Dan ke-8 daripada 11 perkara yang diharamkan dengan sebab hadas besar, apa dia? Niat puasa. Oi, betul lah jam. Bagi mati je. Niat puasa. Niat puasa tu bila? Sebelum berhenti darahnya. Darah haid bagi orang yang ada darah haid dan darah nifas. Itu dia yang ke-8. Maksudnya, kalaulah orang tu dia niat puasa, mafhum mukhalafah dia panggil sini. Sebab dalam kitab, kalau kita tengok Tuan Musannif tulis macam ni, kan? Niat puasa tu bila? Sebelum berhenti darahnya. Maksudnya, lepas daripada berhenti, boleh tak niat puasa? Boleh niat puasa. Sebab, kat dia dah tulis dekat sini jelas. Yang ke-8, niat puasa. Bila niat puasa? Sebelum berhenti darah. Adapun selepas, boleh. Ni mudah-mudahnya. Dan ke-9 daripada 11 perkara yang diharamkan dengan sebab berhadas tu, menyerah diri orang yang haid dan nifas tu tadi. Dia belum habis haid, dia belum habis nifas, dia serah diri tu, dia dah hujung-hujung tapi dia serah diri bagi suaminya, atau pada kata menyerah diri pada suami dia tu, biar dirinya bagi suaminya. Biar dengan maksud apa? Biar ni dengan maksud dia tak larang suaminya supaya diwati akan orang yang haid dan nifas tu tadi. Walaupun royah pada kata apa dia serah diri, dia tak larang, kan? Dia tak larang, dia dah serah diri pada suami dia tu, walaupun sudah berhenti darahnya, darah orang yang haid dan nifas tu, dan sebelum mandi mengangkat hadas. Jadi walaupun dah berhenti darah bagi orang yang ada haid dan ada nifas, kan, haram bagi dia menyerah diri dan tidak melarang suami dia dalam mewati dia tu. Haram bagi dia. Haram-haram tu bila? Dah berhenti darah pun haram, kan? Belum mandi pun haram. Maksudnya dia kena mandi dulu baru dia boleh serah diri. Ataupun dia nak buat benda-benda lain, tu lepas daripada mandi. Adapun sebelum daripada mandi, kalau dia buat perkara ni jatuh haram. Habis. Boleh ni habis. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, mas'alatun. Masalah. Jika isterinya, isteri siapa ni? Tiba-tiba jika isterinya isteri seseorang tu, dia datangkan masalah, kan? Apa dia? Kafir yang sah berkahwin dengan dia. Mana kafir yang sah berkahwin dengan dia ni? Dengan seorang lelaki Islam. Itu yang disebut dengan kafir kitabiah. Apa dia kafir kitabiah ni? Dia ahli kitab, kan? Dan dia ahli kitab, dia boleh baca kitab Taurat, dia boleh baca kitab Zabur, kitab Injil. Yang mana kitab tu kitab yang bukan diubah. Adapun kitab yang telah diubah oleh orang-orang Kristian, dia tak boleh. Itu bukan panggil ahli kitab. Itu panggil mengarut. Ahli kitab ni susah nak jumpa dah lah. Kalau kita tahu dia panggil apa? Yahudi Ortodok, kan? Yahudi Ortodok ni, kalau ada lagi hidup hari ni, memang ada Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok ni, dia ada di kalangan ahli keluarga dia yang ahli kitab. Apa dia? Sebab Ortodok ni maksud dia pegang dengan kitab asal. Dia bukan orang kafir macam hari ni. Tu Yahudi Ortodok. Susah nak jumpa. Dia memang pegang pada kitab yang asal. Kitab asal, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Yang asal, dia punya hukum tak lari. Pasal tu dia boleh kahwin. Dia boleh kahwin dengan orang lelaki Islam. Dia orang kafir. Dia Yahudi. Tapi dia duduk pada zaman tu dan dia boleh baca. Dia ni ahli bagi kitab tu. Tu baru boleh. Maka hendaklah jika isteri seorang itu kafir, kafir mana? Kafir kitabiah tulis kat situ.
yang sifat bagi kafir kitabiah tu sah berkahwin dengan dia, dengan orang lelaki tu tadi, maka hendaklah suaminya, suami bagi perempuan yang kafir kitabiah tu tadi, suruh isterinya itu mandi. Mandi satu perkara, niat mengangkat hadas haid atau nifas. Bukan suruh mandi je tuan-tuan. Sebab apa kata mandi, niat mengangkat hadas? Supaya dapat membezakan perbuatan mandi dan dapat membezakan mandi ibadah. Itu pasal kena niat. Mandi biasa dengan mandi hadas. Supaya dapat membezakan. Nescaya memadalah niatnya, niat perempuan kafir yang kitabiah tu tadi. Kerana membeza jua. Macam mana dia niat? Dia kafir kitabiah. Macam mana dia niat? Nawaitu rafa'al hadasil akbari. Lillahi ta'ala tak adalah. Nampak? Pasal tu dekat sini dia tulis apa? Memadalah niatnya. Niat yang mana? Niat yang nawaitu rafa'al hadasil akbari. Sahaja aku mandi hadas. Memada dah bagi dia tu dan dia boleh duduk dengan suami dia. Pasal tu kat situ dia kata memada. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, mas'alatun, masalah yang kedua. Jika isterinya, isteri bagi suami itu tadi, jika isterinya bagi seseorang itu, apa? Gila atau kafir. Kafir kat sini, kafir apa? Kafir kitabiah. Tulis tuan-tuan. Nanti lama orang tu kata, kafir mana? Semua kafir boleh. Pasal mengaji tak tulis. Teruk tuan-tuan. Jenuh untuk guru yang kena ni. Jenuh orang yang membaca yang kena ni. Baca dengan siapa? Membaca dengan ni. Siapa nama tu? Pendi-pendi. Sudah. Memang kena kecam lah saya kat Putrajaya ni. Macam tu. Jadi kafir mana? Kafir kitabiah. Jangan lari daripada masalah. Jika isterinya, isteri seseorang itu gila atau pada kata gila tu apa? Kafir. Yakni kafir kitabiah. Yang sifat bagi gila atau kafir tu enggan. Tak mau. Dia tak mau. Apa enggan? Tafsir. Tiada mahu mandi haid dan nifas. Tu kata enggan tu. Maksud kata isteri ni dah lah kafir kitabiah ataupun gila, lepas tu dia tak nak mandi. Makanya jawab bagi jika kat atas tu. Maka hendaklah suami bagi perempuan yang gila ataupun kafir kitabiah tu tadi, mandi akan perempuan tu. Mandi tu bukan mandi saja, serta niat. Disekalikan dengan niat mengangkat hadas yang besar daripada perempuan tu tadi. Boleh faham ke kat situ kan? Nescaya memadalah, yakni nescaya sahlah. Tu memada tu. Nescaya sahlah dan harus suami wati akan perempuan yang gila ataupun yang kafir kitabiah tu tadi selepas mandi mengangkat hadas itu. Ilat pada kata boleh tu kenapa? Kerana haram diwati akan isterinya suami tu tadi dan hambanya bagi seorang lelaki tu yang sifat bagi isteri dan hamba tu belum mandi mengangkat hadas. Sama juga macam tadi masalah dia. Cuma ni tuan musannif kita tulis kat sini masalah. Adapun bab dia ni kita dah huraikan dah tadi. Yakni yang ke-9 tu menyerah diri tu. Maksud kata tak boleh menyerah diri dengan tak boleh bagi seorang isteri tu merelakan diri dia tu bila kan? Kalau dia dah berhenti darah haid, dah berhenti darah nifas dan dia belum mandi sekalipun. Jadi jatuh haram bagi dia kalau dia merelakan diri dia tu dan dia menyerahkan diri dia bagi suami. Selagi mana dia belum mandi dan dia dah habis, dah berhenti daripada keluar darah. Cuma kat sini dia bawa masalah, tuan musannif kita bawa masalah supaya kita kenal kalau kata gila macam mana. Kalau isteri tu kafir macam mana kan?
Macam mana kalau dia rela, macam mana pula kalau dia tak nak mandi? Itu dia. Itu dia datangkan masalah tu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, dan ke-10 daripada 11. Kat sini. Kat sini kalau tengok apa dia? Dan ke-10-nya, nya dekat situ tak rujuk dia panggil. Maksudnya tu tak rujuk. Sebab apa tak rujuk? Tuan-tuan tengok kat depan tu, haram dengan sebab haid dan nifas. Sebab dia dah tulis perkara yang diharam. Jadi dan ke-10-nya, nya perkara tu tak rujuk. Haram dengan sebab haid nifas itu apa dia? Bersentuh sama-sama kulit dengan suaminya. Bersentuh kulit dengan suami itu mana? Sentuh tangan ke? Bukan. Barang yang antara pusat dan lutut. Yang tu yang jadi haram tu. Haram dengan sebab haid dan nifas tu. Bersentuh sama-sama kulit antara isteri dan suami. Barang mana? Barang yang antara pusat dan lutut. Kawasan. Barang tu kawasan. Kawasan di antara pusat dan lutut. Maka haram atas isterinya biar suaminya sentuh barang yang antara pusat dan lutut. Maka haram atas isterinya. Apa dia haram dekat sini atas isteri tu? Biar, dengan maksud tak tegah, tak halang suaminya ni tadi sentuh barang, yakni sentuh kawasan yang antara pusat dan lutut. Haram. Dan atau pada kata haram kalau dia tak halang, kalau dia tak tegah, kan? Yang kata haram lagi apa? Dan haram atas suaminya, suami bagi isteri yang haid dan nifas tu tadi, sentuh barang yang antara pusat dan lutut isterinya sebelum mandi haid dan nifas. Dan ni qaid ni. Dan ni qaid yang kata haram juga tu apa? Haram atas suaminya sentuh barang, yakni kawasan yang antara pusat dan lutut isterinya tu. Haram-haram tu bila? Sebelum isteri dia tu mandi haid dan nifas. Jadi mana yang kata haram tu? Dengan tiada berlapik. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Banyak sangat dan kat sini. Banyak dan banyak barang. Kalau masa saya mengaji tu, ustaz sebut apa? Apa barang? dan barang apa barang? Macam tu lah. Dan ambil lagi sekali. Maka haram atas isterinya yang haid dan nifas tu tadi, biar dengan maksud tak tegah ataupun tak halang suaminya sentuh barang yang sifat bagi barang tu, sentuh kawasan. Sifat bagi kawasan tu apa dia? Antara pusat dan lutut. Tu kita faham. Dan haram atas suaminya pula. Tu tadi haram atas isteri. Ni haram atas suami. Dan haram atas suaminya pula sentuh barang yang antara pusat dan lutut isterinya sebelum mandi haid dan nifas. Dengan qaid apa? Qaid pada kata haram sentuh tu. Dengan tiada berlapik. Jadi haram bagi suami menyentuh di antara pusat dan lutut isteri yang mana isteri itu belum mandi hadas. Haram. Haram tu bila? Haram kalau tak berlapik. Inilah yang muktamad. Inilah qaul. Qaul tu takdir. Kena tulis kat situ. Inilah yang muktamad. Inilah qaul yang muktamadnya pada mazhab Syafi'i. Dan kata kil, apa kata kil ni? Yakni qaul dhaif. Kata kil kalau jumpa dalam kitab fiqah, kata kil maksudnya kata pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif. Dhaif tu lemah. Dan kata kil ni pula dalam mazhab mana? Mazhab Syafi'i tuan-tuan.
Apa dia? Tiada haram bersentuh-sentuh barang yang antara pusat dan lutut isterinya. Isteri bagi suami itu tadi bila? Masa sebelum mandi haid dan nifas. Kalau ikut pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, tiada haram bersentuh-sentuh barang yang antara pusat dan lutut isteri. Tapi tu perkataan yang lemah. Adapun perkataan yang muktamad ada tadi tuan-tuan. Kita dah sebutkan tadi. Apa dia? Haram. Sebelum mandi dan haid tu. Sebelum mandi, haid dan nifas tu. Jadi haram. Tu muktamad. Adapun kata kil, tiada haram. Hanya yang haram itu waqinya sahaja. Jadi tak haram, kata kil kata tak haram. Yang haram tu apa? Bila suami tu mewati akan isterinya sebelum daripada isterinya mandi. Dan kesebelasnya daripada 11 perkara yang diharamkan dengan sebab berhadas besar tu, haram lagi tiada sah perempuan yang haid dan nifas itu mengangkat hadas masa sebelum berhenti darahnya. Jadi haram bagi seorang perempuan yang mana dia ada lagi darah, tadi baru je habis daripada haid, baru saja habis daripada keluarnya nifas, darah nifas, tiba-tiba kan baru je habis, belum berhenti darah haid, belum lagi berhenti darah nifas. Kenapa dia bawa sini dalam bab yang ke-11, dalam perkara yang ke-11? Sebab tuan-tuan, dalam bab haid dan nifas ni pun banyak orang yang masalah apa dia panggil masa tempoh tamat haid dia keluar tu, dia tak pandai nak tengok tanda tu dah habis ke belum. Tu pun nak kena mengaji juga. Sebab tu dekat sini apa dia? Bila belum berhenti betul, tiba-tiba dia mengangkat hadas kan? Sebelum berhenti darah dia tu, jatuh haram perbuatan itu. Jatuh haram perbuatan itu. Yang tu nak kena perhati betul-betul kan. Sebab kadang-kadang orang rumah kita kata dengan kita dia dah berhenti. Berhenti macam mana? Dia faham tak berhenti macam mana? Kalau tak faham, kita boleh ajar tak? Tak. Abang pun tak berhenti sangat ni. Tapi tadi masa kat surau, dengar-dengar. Kalau tak faham, apa dia? Pergi mengaji. Pergi mengaji. Cari orang yang boleh ajar bab haid dan nifas. Biar dia lepas. Sebab selagi dia tak lepas, nanti kita pun tanggung juga. Sama kita pun dapat saham. Sebab apa? Sebab kita suami dia. Kecuali lah sebelum daripada dia kahwin, mak bapak dia dah melepaskan dia dengan ilmu fardu ain. Tapi kalau dia masa dia kahwin, mak bapak dia pun kaki loncat juga kan. Dia kahwin dengan kita tu, kita angkat sekali dengan dia punya dosa-dosa. Angkat sekali dengan semua. Ambil semua. Okey, ambil sekali. Apa dia? Yang ni pun kau jahil ni semua kau ambil. Jadi kalau dia tak belajar dan dia buat dosa tu berulang, aduh. Nahing kita. Satu kena ambil berat sikit. Faslun fi asbabil hadas. Bermula ini fasal. Apa dia? Pada menyatakan sebab-sebab yang boleh menjadi hadas. Jadi nanti kita akan baca lagi akan datang lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'atam. Jika ada salah dan silap daripada saya, tuan-tuan boleh betulkan, tak ada masalah. Sebab kita niat muzakarah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.